الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى قال سيدي المرصفي رحمه الله تعالى اللهم صل على سيدنا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى قال سيدي المرصفي رحمه الله تعالى لا يصح لمريد قدم في الإرادات حتى يترك فعل المباحات ويجعل مكان كل مباح تركه مأمورا شرعيا من مندوب أو أولى واجتنب المباح كأنه منهي عنه كراهة تنزيه. Berkata Sayyidi Al-Mursafi rahimahullahu ta'ala, la yasihu li muridin, tidak sah bagi seorang murid. Murid ialah orang yang nakkan Allah. La yasihu li muridin, tidak sah bagi seorang murid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qadamun, menjejak fil iradat, di maqam iradat, hatta yatruka fi'l al-mubahat, sehingga ia meninggalkan melakukan perkara-perkara yang harus. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
wa yaj'ala makana kulli mubahin tarakahu, dan sehingga ia menjadikan tempat bagi setiap perkara yang harus, tarakahu, ia meninggalkan, ma'muran syar'iyyan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa yaj'ala makana kulli mubahin tarakahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan ia menjadikan tempat setiap perkara yang harus itu, tarakahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ia tinggalkan, ma'muran syar'iyyan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebab diperintahkan oleh syarak. Min mandubin, sama ada perkara itu ialah mandub, perkara sunat, au aula, ataupun perkara itu ialah perkara yang utama. Wajtanibu al-mubaha, dan ia hendaklah meninggalkan perkara harus. Ka'annahu manhiyun, seolah-olah perkara itu ialah perkara yang ditegah. Ka'annahu manhiyun anhu, seolah-olah perkara itu perkara yang ditegah oleh agama. Karahata tanzih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebagai makruh tanzih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Dia berkata Sayyidi Al-Mursafi rahimahullahu ta'ala, tidak sah bagi seseorang murid itu menapak di maqam iradat, menampak di maqam iradat, kata dia nak kepada Tuhan. Satu maqam yang dia kata dia nak pada Allah. Orang yang nak pada Allah itu disebut dengan murid. Orang yang nak pada Allah itu disebut dengan murid. Ini ialah maqam yang tinggi. Di sana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada orang yang beramal amal yang soleh, dia nakkan pahala ataupun dia nakkan balasan daripada amal soleh yang dia buat, sama ada balasan itu dunia ataupun akhirat. Sebagai contoh, sembahyang sunat duha. Yang sunat duha ni kita akan dimurahkan rezeki. Maka
kita pun mayang duha sebab nak murah rezeki. Berarti kita nak balasan dunia. Ataupun orang yang beramal amal yang soleh tak akan balasan akhirat. Balasan akhirat ialah pahala dan syurga. Di sana ada golongan yang dipanggil ahlul iradat. Ahlul iradat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mereka beramal amal yang soleh. Mereka tidak mengharapkan balasan dunia, mereka tidak mengharapkan balasan akhirat. Semata-mata yang mereka nak daripada beramal amal yang soleh ialah Allah. Mereka nakkan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mereka nak Tuhan. Jadi orang yang nakkan Tuhan dalam beramal amal yang soleh, tidak mengharapkan balasan dunia, tidak mengharapkan balasan akhirat, dia panggil ahlul iradat. Kehendak mereka ialah kehendak Allah. Kita ni kehendak kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kehendak mereka ialah kehendak Allah. Apa yang mereka nak, mereka serah. Mereka apa yang mereka nak, mereka serah pada kehendak Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, merekalah yang dipimpin oleh Allah. Merekalah pimpinan Tuhan. Dan mereka tidak ada pilihan. Pilihan mereka ialah pilihan Allah semata-mata. Sebab itu Syekh Ibn Attaillah rahimahullahu ta'ala menyebut, dia kalau diberi pilih untuk memilih, dia memilih untuk tidak memilih. Sebab pilihannya ialah pilihan Allah. Kita ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak mau miskin, kita nak kaya. Kita tak mau sakit, kita nak sihat. Ini pilihan kita. Pilihan mereka, pilihan Allah. Apa yang Allah tetap, itulah mereka terima. Itu dipanggil ahlul iradat. Jadi bagi orang yang nakkan Allah, mereka mungkin meletakkan diri mereka sebagai murid. Tapi berkata Sayyidi Al-Mursafi rahimahullahu ta'ala, tidak sah seseorang itu yang namanya murid meletakkan dirinya di maqam iradat ataupun mengatakan dirinya murid sehingga dia meninggalkan perkara-perkara yang harus, hingga dia meninggalkan perkara-perkara yang harus, dan menjadikan perkara yang harus itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menjadi perkara yang sunat. Wa yaj'ala makana kulli mubahin tarakahu ma'muran syar'iyyan min mandubin aula. Sehingga dia menjadikan setiap perkara yang harus yang ia tinggalkan itu perkara yang disuruh oleh syarak. Perkara yang disuruh oleh syarak min mandubin, iaitu menjadikan perkara yang disuruh itu perkara yang namanya ibadah, sama ada perkara itu sunat ataupun aula. Macam kita baca kemarin ni, kalau nak tidur, jangan tidur semata-mata. Tidur sebab nak buat ibadat. Kalau nak makan, jangan makan semata-mata, tapi niatkan makan untuk nak buat ibadat. Ini barulah orang tu layak dia jadi murid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau dia nak kepada berharta sekalipun,
tujuannya sebab dia nak menggunakan harta untuk dia nak bersedekah dan menginfak. Bukan sebab dia nak kata, bukan sebab dia nak dikatakan orang dia kaya ke dan sebagainya. Tak ada semua tu. Kalau dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pakai pakaian yang elok barangkali, kenderaan yang elok barangkali, rumah yang elok barangkali, sebab untuk menyatakan kepada Allah rasa bersyukur pada Allah. Jadi kalau dia tak ada semua tu, macam mana dia nak bersyukur? Jadi kena ada nikmat tu barulah dia bersyukur, barulah dia boleh bersyukur. Jadi kalau dia tak ada duit banyak, macam mana dia nak bersyukur atas duit banyak? Sebab bersyukur dengan duit banyak ialah bersedekah dan berinfak. Bukan semata-mata kata alhamdulillah, semata-mata kata alhamdulillah tak cukup. Jadi cara bersyukur ialah memberi dan berinfak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau dia pakai baju yang elok contohnya, sama juga untuk menyatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Tuhan engkau itu, hadis, ceritakan dengan menunjukkan nikmat itu kepada orang bahawa dia telah dinikmatkan oleh Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi maknanya semua perkara harus, jangan biarkan perkara harus itu harus, melainkan dijadikan perkara harus itu ialah ibadat. Sama ada duduk di status mandub ataupun duduk di status aula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Duduk di status mandub, iaitu mandub maknanya sunat, aula maknanya utama. Qala wajtanibal mubah. Dan dia hendaklah meninggalkan perkara yang harus, ka'annahu manhiyun anhu, seolah-olah perkara yang harus itu ialah tegahan syarak. Dan dia hendaklah meninggalkan perkara yang harus, maknanya dia kena seboleh-bolehnya tidak melakukan yang harus, seolah-olah perkara harus itu ialah tegahan syarak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tegahan syarak itu ialah karahata tanzih, bukan tegahan haram. Tegahan itu ialah duduk di kedudukan karahata tanzih. Karahata tanzih ini iaitu perkara yang makruh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia kena meletakkan perkara yang harus itu seolah-olah benda itu makruh, seolah benda itu makruh. Maka sebab itu Nabi SAW mereka tidak melakukan perkara makruh. Mereka tidak melakukan perkara makruh, ataupun mereka tak melakukan perkara dia panggil, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, khilaful aula. Khilaful aula tu bawah lagi, makruh tu atas, khilaful aula bawah lagi, menyalahi yang utama mereka tak buat. Jadi yang aulanya musalla sayyidina Muhammad, kita kata buang kepiah atas kepala, aula. Jadi buang kepiah, khilaful aula, mereka tak buat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang aulanya orang lelaki pakai tangan panjang, khilaful aula pakai tangan pendek, mereka tak buat. Maksudnya khilaful aula ni menyalahi yang aula. Aula ni yang menjadikan ataupun menampakkan diri kita orang yang bermuruah, orang yang bermaruah. Jadi mereka musalla sayyidina Muhammad meninggalkan perkara yang tidak menampakkan diri orang yang bermaruah. Bukan berdosa pun,
tapi tak nampak diri itu bermaruah je, bermuruah. Sebab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab dalam hidup ni kita ada pedoman. Pedoman kita Al-Quran, pedoman kita hadis, pedoman kita adalah para ahli ulama kita. Kata ulama sallallahu sayyidina Muhammad dalam hikmah mereka, kalau kamu nak bermusahabahlah dengan ashabad din, orang yang ada agama. Maknanya kalau nak kawan dengan orang yang ada agama. Bukan berarti kita disuruh berkawan dengan orang yang ada agama atau orang Islam. Berkawan dengan orang Islam, banyak juga orang Islam yang tak baik, yang tak menampakkan dia orang agama pun, tapi maknanya lah orang yang mengamalkan agama dalam diri dia. Jadi berkawanlah dengan orang Islam sallallahu alaihi wasallam Muhammad yang mengamalkan agama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau kamu nak cari kawan, cari orang yang kuat agama, mutamassik bid-din, orang yang berpegang teguh pada agama. Kalau kamu tak jumpa, kamu nak berkawan dengan orang yang kuat agama, cukup kamu berkawan dengan ashabal muru'ah, dengan orang yang ada muru'ah, orang yang ada maruah. Orang yang ada maruah ni orang yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang yang tak merelakan dirinya dikatakan dia orang yang tidak baik. Itu orang yang bermuru'ah. Ada orang tak kisah orang kata dia tak baik pun, tapi kita orang ada maruah, kita mesti menjaga maruah kita, jangan sampai orang menisbahkan kita pada perkara yang buruk. Depa tu tu geng lepak kedai kopi, buruk. Faham tak tu? Kalau nak cari dia, pergi cari kedai kopi ya. Tu dia pergi kaki borak. Tu dia panggil kita, kalau kita rela kita duduk tempat tu, berarti kita tak ada maruah. Buang masa kosong, orang tak ada maruah. Buang masa. Tu kaki bola contohnya. Jadi kita sanggup orang panggil kaki bola. Contohnya sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi sebenarnya apa kita buat, itulah yang banyak orang kata tentang kita. Kita banyak buat apa? Jadi yang banyak kita buat itulah yang orang perkatakan kita orang apa. Kemarin saya pergi ke Temerloh. Dalam perjalanan hari ini yang berharga Temerloh, kita tengok tanah untuk darsa sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kami pergi ke satu surau, ke satu masjid. Dia itu masjid lama. Masjid ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang tak guna dah. Tak guna sungguh-sungguh. Sampai 5 waktu pun orang tak bayar lah. Jadi subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, masjid ni diasaskan oleh satu orang dia panggil Haji Awang Wirid. Haji Awang Wirid. Dia sampai dinisbahkan kepada dia Wirid, Haji Awang Wirid. Kata cucu dia, cucu lupa hak saya catat tadi tu, umur 83 lah, tua lah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, yang dikatakan dia tu Haji Awang Wirid sebab dia kira zikir dia la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak pernah angkat muka. Dia angkat muka, tak pernah angkat muka. Dia sentiasa berwirid dan berzikrullah. Sampai orang kata, hampir orang panggil Haji Awang Wirid. Allah Sayyidina Muhammad. Ada satu orang juga di Kedah ni, orang panggil Haji Abdullah Subuh. Ni gelaran-gelaran yang baik, Haji Abdullah Subuh. Haji Abdullah Subuh ni duduk di Penang. Dia Batu Menunggui, keluar-keluar pada highway Penang tu, Batu Menunggui. Tapi semayang subuh dia Masjid Zahir. Bayangkan, orang duduk dekat Masjid Zahir pun tak semayang subuh dia Masjid Zahir, dia semayang di Masjid Zahir. Dia semayang subuh di Masjid Zahir, tapi dengan basikal dia. Sampai orang panggil Haji Abdullah Subuh. Kita ni orang panggil apa?
Kalau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kalau orang panggil kita hak tu, itulah kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, setiap benda harus kita usah tinggalkan seolah-olah dia tegahan syarak. Jadi kalau kita nak bagi jadi dia perkara yang ma'muran syar'iyan, kena bagi dia jadi ibadah. Tu ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tidur malam, kalau tidur saja jadi harus. Tapi kalau kita tidur, kita niat hari aku nak bangkit tahajud, jadi ibadah. Sebab tak boleh buat tahajud, mereka kita kena tidur dulu. Buat macam tu. Setiap benda harus bagi jadi ibadah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan tinggalkan benda harus, hukumnya harus, kalaulah kita faham apa dia katakan makruh, tak buat. Serokok tak isap. Tu kalau kita kata misalnya Sayyidina Muhammad isap rokok tu makruh. Tapi kata ayah saya, mak dia ulang banyak kali daripada saya budak, dia ulang sampai setelah saya mendewasa. Harus ni kata dia, orang isap rokok harus. Isap rokok hak orang dulu-dulu buat sendiri je dah. Buat sendiri. Hak lah ni hak orang dia buat, hak tu tak harus lah, hak tu hukum dia haram. Dalam dia ada dadah, dalam dia ada ubat nyamuk sheltok, dalam dia ada masalah Sayyidina Muhammad, ada tar tu. Jadi macam mana hak tu kata makruh, hak tu haram. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab tu orang yang merokok dia ketagih, sebab dia ada bahan untuk bagi ketagih. Jadi subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, maka itulah barulah layak kita disebut dengan murid, orang yang dak Allah. Qala wa qad ajma'u ala anna kulla man mahada li nafsihi irtikab ar-rukhs wa qad ajma'u ala man wa qad ajma'u ala anna kulla man mahada li nafsihi irtikab ar-rukhsi dunal azaimi la yaji'u minhu syai'un fi at-tariqi wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. InsyaAllah Allah kabul hajat kita semua. Allah ampunkan kesalahan kita. Allah bersihkan hati-hati kita semua untuk masuk Ramadan yang mulia. Allah jadikan kita sebaik-baik hamba dia. Allah bagi kita kekuatan hati untuk jadi hamba yang taat. Allah mudahkan urusan dunia kita. Allah mudahkan urusan akhirat kita. Amin. Allah kabul semua hajat-hajat kita. Amin ya rabbal alamin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada sikit lagi pengumuman. Yang pertama kepada para muhibbin, khususnya guru infak. Jadi saya nak buka lagi kepada semua untuk program berbuka puasa, iaitu infak untuk anak-anak kita buka puasa pada bulan Ramadan ni. Jadi kecukupan tu kurang lagi. Jadi minta insya-Allah kita pakat sama-sama menginfak untuk majlis berbuka puasa kepada anak-anak kita dalam Ramadan nanti insya-Allah. Yang kedua, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dalam bulan Syawal ni insya-Allah kita bulan-bulan Syawal, iaitu lepas daripada raya Salat Sayyidina Muhammad, ada satu gerombongan darsa untuk tunaikan umrah insya-Allah. Jadi saya buka untuk pengetahuan umum untuk sama-sama dengan jemaah darsa tunaikan umrah dalam bulan Syawal insya-Allah lepas pada raya. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sebelum ada musim haji. Jadi kita ajaklah untuk para muhibbin tunaikan umrah insya-Allah. Ada lagi tak? Yang ketiga terlupa, ni besar sekali. Pada hari Rabu esok, saya terlupa oleh kerana saya keluar banyak, saya terlupa nak beritahu. Jadi esok ada hari perasmian bangunan pendidikan dan asrama darsa
Jadi saya menjemput semua para muhibbin jauh dan dekat untuk berada pada hari esok pada 9 pagi sampai 12 tengah hari untuk majlis perasmian. InsyaAllah akan diresmikan oleh Sabul Fadilah Syekh Rodi Abdul Rahman selaku pengurusi Yayasan Islam Negeri Kedah. Untuk majlis esok saya jemput pada semua para muhibbin yang jauh dan dekat untuk bersama-sama berada di majlis perasmian tu, iaitu tuan kena hadir sebab tuan-tuanlah yang menginfakkan sampai tertegak bangunan pendidikan dan asrama tu, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.